Kita tinggalkan Kampung Baru. Kita kembali semula kepada patuh PKP wilayah sejahtera ini. Satu lagi golongan yang juga sekarang ini tiba-tiba mendapat perhatian adalah golongan gelandangan. Itu pun dikatakan antara faktor yang mungkin boleh menyebabkan merebaknya COVID-19 ini. Ada juga yang mengatakan bahawa parti yang berada di Kuala Lumpur ini pun mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan untuk saya akui lah, ini sebenarnya saya katakan sebagai pengurusi Jawatankuasa Keselamatan Kuala Lumpur, saya melihat masalahnya begitu banyak sekali dan tiap-tiap satu masalah tu berbeza-beza. Ini yang menyebabkan kita tak boleh tidur malam, terpaksa bekerja 24 jam. Kerana kalau kita lihat, ambil contoh gelandangan saja. Sebelum pada ini saya tengok gelandangan daripada jauh. Saya dengar, saya baca dan saya lihat bagaimana adanya anjung singgah dan adanya rumah gelandangan dan sebagainya. Bila dia secara langsung menjadi tanggungjawab saya, bila saya melihat jauh ke dalam, saya merasa sayu melihat keadaan mereka-mereka yang menjadi gelandangan itu. Dan saya merasa berdosa kalau kita hanya sekadar menyelesaikan masalah mereka pada jangka pendek, iaitu ambil mereka letak di satu tempat, kemudian NGO secara sukarela, soup kitchen dan sebagainya, hantar makanan dan sebagainya. Sebab bila saya meneliti secara mendalam, saya sangka ke gelandangan ini 200-300 orang. Tapi bila saya dapatkan maklumat, kumpul data dan sebagainya, angkanya mencecah ribu. Yang ada di rumah gelandangan yang sedia ada sekarang, itu pun tak dapat diuruskan dengan sepenuhnya, hanya baru kira 200. Bagaimana dengan 700-800 yang lain? Kita ambil mereka, periksa kesihatan, sebab tempat tinggal tak ada, terpaksa dilepaskan balik. Dan di saat kita mengadakan PKP ini, bila saya tengok mereka masih lagi merayau, mereka masih lagi tak ada tempat tinggal, mereka terdedah kepada wabak dan sebagainya. Dan bila sebut gelandangan pula, ada banyak kategori. Ada kategori kerana masalah dadah. Ada kategori yang hilang ingatan dan mengalami penyakit yang berkaitan dengan psikologi dan sebagainya. Ada satu kategori pula yang merupakan mereka ada sikit pendapatan, tak cukup nak bayar sewa dan makan, maka mereka bergelandangan. Ada pula yang habitual, kerana ada makanan free, ada tempat tinggal free, maka mereka memilih untuk menjadi gelandangan. Jadi saya telah beritahu kepada Bandaraya, mereka memahami sangat apa yang saya nak lakukan. Jadi antaranya ialah selain daripada 3 rumah gelandangan, anjung singgah yang boleh memuatkan kedua itu lebih, saya telah membuat ketetapan untuk saat ini, saat membendung penularan penyakit ini, saya 2 lagi, kita akan jalankan operasi, kita akan ambil semua sekali. Dan saya telah Bandaraya telah menyediakan 3 tempat untuk proses saringan, supaya mereka tidak lagi boleh tidur di bawah jambatan, mereka tak boleh lagi tidur merata-rata tempat macam yang ada sekarang. Saya harap mereka beri kerjasama dengan saya, kerana saya nak membantu, kita nak menolong. Jadi pertama kita nak menolong dari segi keselamatan nyawa dan kesihatan dulu, Jadi saya telah memutuskan untuk dengan beberapa agensi bekerjasama, kita nak menjemput semua gelandangan ini duduk di tempat yang proper dan mematuhi perintah larangan pergerakan. Jadi 3 tempat telah pun dipilih. Kita sekarang sedang menyiapkan peralatan dan sebagainya, tempat mandi, tempat kemudahan tandas, kemudahan tempat tidur dan sebagainya, dan persiapan menyediakan makan untuk mereka 3-4 kali sehari. Jadi saya harap mereka akan berikan kerjasama dalam masa 3-4 hari ini. Saya nak menjemput semua sekali mereka yang berkeliaran itu akan berada di tempat yang kita sediakan. Kemudian saya juga sedang melihat kepada prospek pada jangka yang lebih panjang, iaitu meletakkan mereka mengikut kategori. Kalau dia ada masalah dadah, kita akan bekerjasama dengan agensi anti dadah kebangsaan, AADK. Kalau mereka ada masalah kesihatan, kita akan bekerjasama dengan pihak hospital dan kesihatan. Kalau mereka ada masalah kebajikan, masalah income, saya harap kita dapat mencari jalan-jalan yang tertentu dan supaya mereka dapat kita atur kehidupan mereka, supaya mereka kembali semula kepada kehidupan manusia
seperti mana yang lain-lain. Kita beri pendidikan agamanya dan bimbingan lain dan sebagainya. Mereka harus kembali kepada kehidupan yang normal. Kerana bila saya pergi hari itu ke pusat gelandangan, saya lihat ramai yang muda, ramai yang sehat, ramai yang handsome, ramai yang saya tengok boleh menjadi manusia produktif. Dia tidak perlu bergelandangan. Ya. Jadi ini satu, ada perancangan segera serta-merta. Ini akan dilakukan dalam masa 2-3 hari lagi. Fasa pertama dah kita lakukan, tapi tempat dah penuh. Di Anjong Singgah, di rumah gelandangan itu sudah penuh. Saya dah isi full capacity. Mengambil kira social distancing, saya tak boleh nak keramkan masuk katil banyak-banyak. Jadi kita terpaksa ambil 3 lagi tempat lain, tempat yang sementara. Kemudian setelah dia disaring, dia mungkin akan dibawa ke tempat yang lebih kekal kalau nak duduk, mungkin untuk beri nafas kepada saya dalam masa 2-3 bulan untuk saya tampilkan satu pelan tindakan yang lebih komprehensif lagi. Saya telah brief ini pagi tadi kepada jawatan kuasa peringkat menteri. Kertas-kertas kerja telah siap untuk saya serahkan kepada NADMA kerana memerlukan sikit peruntukan. Saya ucap terima kasih pada Mawib dan Jawi yang telah memberi kesanggupan kepada saya untuk menyediakan makanan kepada mereka sepanjang perintah kawalan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih pada NGO yang sebelum pada ini ada sikit berkecil hati kerana kononnya mereka tidak boleh nak mengantar dan sebagainya. Hari ini kita buat satu keputusan. Mereka datang ke CMC, ke kita punya pusat emergency yang saya kendalikan di Jalan Tun Razak. Datang kita bincang, kita bekerjasama. Jadi saya mengalu-alukan input daripada NGO, kemudian daripada Mawib dan Jawi dan beberapa agensi lain. Jadi kita akan bekerjasama atas tajuk gelandangan ini